Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 27 September 2022 bersama saya Nadir Nordin. Untuk memastikan berita yang anda terima di media sosial benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my dan ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM untuk mendapat sumber berita yang sahih. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Perhatian keluarga Malaysia, walaupun telah kami kongsikan sebelum ini, namun masih terdapat keluarga Malaysia yang menjadi mangsa taktik penipuan ini. Panggilan telefon yang meminta nombor OTP atau TAC. Menurut kenyataan Media Polis Diraja Malaysia PDRM, sindiket penipuan tersebut telah mengaburi mata mangsa dengan taktik meminta nombor One Time Passcode iaitu OTP atau Transaction Authorization Code TAC dengan menggunakan alasan nombor telefon mangsa telah didaftarkan secara tidak sengaja di dalam aplikasi tertentu. Apa yang skema akan lakukan? Setelah nombor OTP atau TAC tersebut diperolehi, sindiket penipuan tersebut akan menggodam maklumat perbankan milik mangsa dan seterusnya melakukan transaksi pemindahan wang ke akaun tertentu. Keluarga Malaysia dinasihatkan agar tidak berkongsi maklumat peribadi kepada individu yang tidak dikenali. Sekat atau blok terus nombor yang mencurigakan ini dan lapor kepada pihak berkuasa. Awas dengan penipuan yang menyamar untuk tujuan memperdaya anda melalui panggilan telefon. Apakah taktik yang sering skema ini lakukan? Yang pertama, penipu akan menelefon anda dan menyamar sebagai pihak berkuasa. Sebagai contoh, dari pihak BNM, PDRM, LHDNM atau mana-mana agensi penguatkuasaan. Kedua, mereka kemudian memaklumkan bahawa anda terlibat dengan kes jenayah seperti dadah atau pelaburan wang haram. Ketiga, mereka seterusnya mengugut untuk menangkap dan mendakwa anda di mahkamah. Jangan cemas. Nombor 4 adalah jika anda terpedaya dan mempercayai skema ini, mereka akan meminta maklumat kewangan atau perbankan dan melarang anda untuk memberitahu kepada sesiapa. Yang kelima, anda hanya sedar bahawa anda telah ditipu selepas transaksi selesai. Matikan terus panggilan yang mencurigakan atau daripada pihak yang tidak dikenali. Duit anda selamat, hati anda pun tenang. Dan seterusnya, kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Shah Alam berkenaan tular di laman sosial. Warden Madrasah Darussolihin dikatakan memukul dan mendera pelatih alam militan. Pengadu seorang perempuan Melayu berumur 45 tahun telah membuat laporan polis pada 21 Ogos 2022 di mana pengadu telah ke madrasah untuk berjumpa dengan anaknya dan dimaklumkan oleh anaknya iaitu mangsa yang juga merupakan pelatih di Madrasah Darussolihin yang berumur 20 tahun bahawa dia telah dipukul, ditumbuk dan diketuk kepala oleh warden madrasah tersebut. Pengadu mahu mengeluarkan anaknya daripada madrasah tersebut. Hasil siasatan polis mendapati anak pengadu telah dihantar ke Madrasah Darussolihin selama 4 bulan bagi menjalani rawatan pemulihan ketagihan dadah. Bertarikh 23 Ogos 2022, anak pengadu telah membuat satu laporan polis menyatakan dia tidak dipukul oleh pihak Madrasah Darussolihin. Manakala pada 25 September 2022, anak pengadu sekali lagi membuat laporan polis mengatakan dipukul oleh pihak madrasah. Pemeriksaan lanjut telah dibuat terhadap mangsa di Hospital Shah Alam mendapati tiada sebarang kecederaan kepada mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya manakala pengadu kes ini dituduh di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan pada 26 September 2022 di Mahkamah Magistrat Jenayah Kurungan 2 Shah Alam kerana didapati membuat laporan polis palsu dan memberi maklumat palsu kepada pihak polis. Orang kena tuduh OKT yang juga pengadu dalam kes ini mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan dan kes ditetapkan untuk perbicaraan pada 15 November 2022. OKT dibebaskan dengan jaminan mahkamah sebanyak RM2,000 sementara menunggu perbicaraan yang akan datang.
Kenyataan media seterusnya daripada Ketua Polis Daerah Dang Wangi berkenaan dengan video tular di laman media sosial berkenaan kejadian perselisihan faham di Jalan Pinang, Kuala Lumpur memaparkan seorang pemandu kenderaan pacuan 4 roda dengan penunggang motosikal. Bahagian Siasatan Jenayah IPD Dang Wangi telah menjalankan pengesanan ke atas kedua-dua individu dan siasatan akan dijalankan serta memohon mana-mana individu yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian ini untuk tampil membantu siasatan. Maklumat boleh disalurkan kepada IPD Dang Wangi di talian 03-2600-2222 atau hotline 03-2115-9999 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Kenyataan media Ketua Komunikasi Korporat PDRM berikutan penularan berita palsu mengenai kegiatan penculikan kanak-kanak untuk tujuan penjualan organ. Berita palsu ini meminta masyarakat berwaspada dengan kejadian penculikan kanak-kanak dan dikatakan diberi bahan terlarang yang menyebabkan mangsa tidak mampu bercakap. Semakan mendapati, mesej palsu ini telah tular sejak tahun 2017 dan kembali diulang siar di platform media sosial. Pihak PDRM tiada menerima sebarang laporan polis berkaitan penculikan dan penjualan organ kanak-kanak seperti yang didakwa. Orang awam dinasihatkan agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan berita palsu kerana penyebaran berita palsu boleh disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, seterusnya pesanan daripada pihak KPDN HEP mengenai bahaya menggunakan produk tiruan. Tahukah anda, produk tiruan ini mengandungi bahan campuran yang tidak diketahui yang boleh memberikan kesan sampingan buruk. Pengguna ubat tiruan boleh menjejaskan kesihatan dan boleh menyebabkan maut. Produk tiruan ini tidak mempunyai jaminan keselamatan seperti cop pengesahan KKM, SIRIM dan ISO. Dan kebiasaannya produk tiruan ini menggunakan bahan berkualiti rendah dan tiada jaminan kualiti bahan yang digunakan. Ingat, pengguna bijak, produk tiruan ditolak. Baik, dan ini pula terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab cuba memperdaya keluarga Malaysia dengan menggunakan maklumat Bantuan Keluarga Malaysia iaitu BKM 2022 untuk memancing mangsa. Waspada dengan skamer. Untuk maklumat anda, BKM 2022 tidak membuat pemakluman berkenaan bayaran melalui panggilan telefon. BKM 2022 juga tidak akan menyambungkan panggilan ke agensi lain seperti pihak PDRM, mahkamah dan lain-lain agensi. Info yang sah mengenai BKM adalah di portal rasmi BKM iaitu bkm.hasil.gov.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayo seterusnya kita aktifkan segmen semasa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadudin Al-Mustafa Bilal Shah semalam berkenan merasmikan Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 yang berlangsung dari 25 September hingga 30 September. Baginda diiringi Raja Permaisuri Agong Tuanku iaitu Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Today at the symposium, I would like to announce today, with His Majesty's blessing, I would like to announce today the establishment of the Royal Malaysian Society of Artisans. An association to recognize a handful of skilled artisans that are still alive today. We in Malaysia, the Malaysian government, should help them. Baginda bertitah pada Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 di Putrajaya. Perasmiannya disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyadudin Al-Mustafa Bilal Shah. Program 6 hari mulai semalam bertemakan meraihkan tekstil sebuah perjalanan. Itu dianjurkan Yayasan Tenun Pahang Diraja. 327 individu terdiri daripada penggiat seni dari 16 negara menyertainya. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob bertemu Presiden Emiriah Arab Bersatu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Perjumpaan selama 30 minit itu berlangsung di kediaman Presiden di Abu Dhabi. Ini merupakan pertemuan pertama kedua-dua pemimpin sejak pelantikan Sheikh Mohammed sebagai Presiden UAE yang baru pada 14 Mei. Lawatan kerja 4 hari Datuk Seri Ismail Sabri ke UAE bagaimanapun merupakan yang kedua sejak beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob dan Sheikh Mohammed antara lain membincangkan cara untuk mengukuhkan hubungan dua hala yang terjalin sejak 40 tahun lalu. Kedua-dua pemimpin membincangkan cara untuk mengukuhkan hubungan iaitu bilateral selama 40 tahun selain daripada bidang kerjasama yang baharu seperti sekuriti makanan, digitalisasi dalam pendidikan dan tenaga boleh diperbaharui. Pada 2021, UAE adalah rakan dagangan terbesar Malaysia, destinasi ekspor kedua terbesar dan sumber import kedua terbesar dalam kalangan negara Asia Barat. Tahun 2021, nilai keseluruhan perdagangan Malaysia dengan UAE meningkat sebanyak 7.9% kepada 22.29 bilion ringgit berbanding 20.65 bilion ringgit pada 2020. Tabung Haji mencatat jumlah deposit hampir 90 bilion ringgit setakat ini. Ia paras tertinggi sejak 59 tahun penubuhannya. Pencapaian itu bukti tabung haji terus mendapat kepercayaan para pendepositnya yang terus bertambah dengan jumlah terkini mencecah 8.6 juta orang. Ketiganya ialah mereka lihat juga tentang program-program CSR yang dibuat oleh tabung haji ini memberikan keyakinan mereka kepada untuk mereka menyimpan di dalam tabung haji. Beliau ditemui selepas Majlis Serahan Program Mobiliti Tabung Haji 2022 di Pondok Fizilail Quran Kampung Tamau, Kota Belud, Sabah. 5.4 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan program berkenaan tahun ini. Menerusinya, 40 van serbaguna disumbangkan kepada institusi terpilih termasuk masjid, surau, pusat tahfiz dan rumah kebajikan, terutama di kawasan luar bandar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan memohon peruntukan menerusi bajet 2023 bagi menjadikan Taman Bimbingan Kanak-kanak iaitu Tabika, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas sebagai kelas pintar dan telah memohon peruntukan daripada Kementerian Kewangan dalam bajet 2023 bagi merealisasikan hasrat itu. Kalau boleh memulakanlah pasar secara konsep pendigitalan lah di sekolah kemas. Maksudnya ada elemen of pendigitalan di sekolah kemas.
daripada belajar yang biasa ni lah. Tapi kita nak try, kita minta satu semua kemas dah 11,000. Kita nak minta dulu dalam 10% macam tu saja. Beliau menyatakannya selepas merasmikan persidangan perwakilan 3 tahunan Kesatuan Kaki Tangan Kemas Semenanjung Malaysia Kesatria kedua di Putrajaya. Kementerian Kesihatan telah meluluskan peruntukan dan perolehan darurat kepada 2 klinik di daerah Sabak Bernam iaitu Klinik Kesihatan Parit Baru sebanyak RM1.6 juta, manakala RM481,000 bagi Klinik Desa Batu Empat Sepintas. Kedua-dua klinik ini telah mengalami bencana kebakaran baru-baru ini dan operasi bagi fasiliti tersebut terpaksa dihentikan sementara waktu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berharap hospital itu mampu mengurangkan jumlah kes yang dirujuk ke Hospital Sungai Buloh. Banyak membantu dari segi rawatan yang boleh dibuat di Tanjung Karang dan tak perlu dirujuk ke hospital, contohnya Hospital Sungai Buloh. Saya jangkakan dalam 3,000 kes rujukan yang sebelum ini terpaksa kita rujuk ke Hospital Sungai Buloh dapat dirawat di Hospital Tanjung Karang, dan juga dengan satu unit mesin CT scan yang telah pun saya umumkan hari ini, 1,200 kes rujukan pesakit yang terpaksa dihantar ke hospital lain, contohnya di Hospital Sungai Buloh dan sebagainya, juga dapat diberikan perkhidmatan CT scan di sini. Hospital berkenaan digabungkan bersama Hospital Sungai Buloh dan Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam di bawah Hospital Kluster Selangor Zon Utara. Ketika ini, Hospital Tanjung Karang mempunyai 785 perjawatan termasuk 457 perjawatan baru yang diagihkan pada 2022. Projek Hospital Tanjung Karang menggantikan bangunan hospital lama yang berusia 56 tahun dan merupakan hospital tanpa pakar berkapasiti 112 katil. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM mengambil serius berkaitan isu kekurangan katil di Wad Bersalin, membabitkan beberapa hospital kerajaan turut berbincang untuk membawa perkara tersebut menerusi mesyuarat Kabinet. Pihak KPWKM akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang lebih arif untuk sama-sama membantu menyelesaikan perkara itu dengan segera. Kementerian Wanita memang kita sangat mengharapkan, sebab saya memahami bagaimana perasaan ibu yang ingin bersalin, terutama yang mempunyai anak-anak yang sakit dan sebagainya. Keselesaan sangat penting. Jadi insya-Allah kita akan perkara ini akan dibawa oleh Yang Berhormat Menteri lah kepada mesyuarat Kabinet. Upsound. Badan korporat juga dialu-alukan untuk membantu hospital yang tidak mencukupi katil, terutama di Wad Bersalin. Pindaan Akta Kerja 1955 / Akta 265 yang akan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2023 akan memanfaatkan kira-kira 14 juta pekerja sektor swasta di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Pindaan akta tersebut telah ditambah baik dan telah diwartakan pada 10 Mei 2022. Akan memberi perlindungan dan kebajikan kepada golongan pekerja. Pindaan melibatkan 3 aspek utama iaitu menambah baik faedah pekerja, meningkatkan perlindungan pekerja dan memperkasa penguatkuasaan. Sekarang ini majikan-majikan, syarikat-syarikat sedang berkembang membangun. Dalam masa yang sama, pekerja juga kita perlu. Jadi kita tak nak ada disebabkan pertikaian antara pekerja dengan majikan ini merencatkan pembangunan yang sedang drastically sedang berlaku dengan pantas dan hebat ini untuk kita bergerak bagi bukan setakat sama dengan kecapaian kita pada ketika sebelum pandemik COVID-19 ini, malah kita sedang berusaha untuk lebih lagi. Beliau berkata demikian di Kulim, Kedah.
Kerajaan Negeri Sembilan memfokuskan sekolah berasrama dan institusi latihan yang memiliki fasiliti lengkap dan selesa untuk dijadikan pusat pemindahan sementara PPS sebagai persediaan menghadapi bencana banjir. Ekoran daripada peristiwa banjir yang lalu, terdapat segelintir penduduk terjejas ditempatkan di PPS yang tidak sesuai dan menyebabkan mereka gagal menerima bantuan. Sekolah-sekolah berasrama penuh digunakan dahulu. Ini antara tugas di peringkat daerah untuk pastikan ada sekolah-sekolah asrama. Sebab kemudahan itu sudah ada. Tilamnya, katilnya, kemudahan untuk mereka, bilik airnya, supaya dia tidak menimbulkan masalah yang lebih serius. Dahlah susah, kita letak di tempat yang lebih susah. Jadi pada tahun ini kita akan bekerjasama dan saya telah minta supaya diberikan lebih baik tempat yang lebih selesa, dan alhamdulillah Datuk SS katakan bahawa mereka telah mengarahkan pejabat-pejabat daerah, khususnya tuan pegawai daerah kita, untuk berbincang dengan pihak sekolah ataupun institusi latihan. Kita ada LP kalau di Perdas ada LP, ada sekolah vocational, kita ada pusat latihan yang boleh kita gunakan dahulu. Setelah tertangguh sejak sekian lama, akhirnya 160 keluarga yakni pemilik rumah bangsa mampu milik RPMM Pulau Redang menarik nafas lega apabila menerima kunci rumah yang disampaikan sendiri oleh Menteri Besar Terengganu. Pembinaan yang telah bermula sejak April 2012 kembali diteruskan pada penghujung 2018, namun terpaksa berdepan dengan pelbagai kekangan seperti kenaikan kos bahan binaan. Positif lah, respon sangat positif kerana mereka, bila saya tanya masa penerimaan kunci tadi, ada yang 4 keluarga satu rumah sebelum ini bersama dengan mak ayah dia, kakak pun ada. Jadi bila duduk ramai-ramai, keadaan yang sukar dia, mereka boleh rumah bangsa ni dengan memudahkan mereka lah. Pembinaan Bangsa Puri berkenaan dimulakan pada April 2012 namun hampir terbengkalai sebelum kembali diteruskan pada penghujung 2018. Ia kemudiannya sekali lagi berdepan dengan pelbagai kekangan seperti kenaikan kos bahan binaan dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP mengagihkan sebanyak RM72,000 bantuan derma siswa kepada 30 pelajar di Pembangunan Tamadun Masyarakat Asli iaitu PETAMA. Agihan zakat itu bagi membantu pelajar PETAMA menimba ilmu agama sekaligus dapat menyampaikan ia kepada masyarakat orang asli di kawasan pedalaman. Alhamdulillah, kalau kata perkembangan Islam di perkampungan orang asli sekarang ni nampak lebih berkembang lah. Daripada sudut penghayatan pun lebih baik, daripada sudut pengamalan Islam pun sangat baik, khususnya di kawasan sebelah Cameron yang hampir keseluruhan adalah Islam, dan kini makin berkembang hasil daripada asuhan di pertama yang berjaya menghasilkan pepimah. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dengan segmen penutup, segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara atau Jendela bakal menyediakan 100% liputan 4G di kawasan berpenduduk, liputan 5G yang lebih luas dan jalur lebar talian tetap kepada 9 juta premis menjelang tahun 2025. Sehingga bulan Ogos 2021, sebanyak 94% kawasan berpenduduk telah mendapat liputan 4G. Kelajuan perkhidmatan jalur lebar mudah alih pula telah mencapai 29.1 MB sesaat dan lebih 6,000 premis telah mendapat akses kepada perkhidmatan jalur lebar talian tetap. Rangkaian teknologi 5G akan dilancarkan
pada penghujung tahun 2021. Pelbagai inisiatif pendigitalan ini dijangka menyokong pencapaian sasaran 25.5% sumbangan ekonomi digital kepada KDNK pada tahun 2025. Kembali bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa untuk segmen yang terakhir, segmen notifikasi, kita terus dengan perbincangan kita pada malam ini, Bicara Naratif. Jangan lupa saksikan dengan topik yang akan dibawa adalah pencapaian bajet 2022. Apa yang berjaya dan apa yang boleh ditambah baik. Bersama tamu yang diraih, Datuk Syahrul Anwar bin Sarman, iaitu Pengarah Pejabat Belanjawan Negara. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Buat turun RTM Klik ke telefon pintar anda untuk menyaksikan di mana-mana saja anda berada. Dan seterusnya kita ada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Ayuh, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia diteruskan dan kali ini dataran Seri Jempol, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan. Ayuh, orang-orang Negeri Sembilan mengimarahkan lagi acara ini pada 7 hingga 9 Oktober 2022 bermula seawal 9 pagi hingga 9 malam. Untuk mendapatkan maklumat, layari laman sawang www.keluargamalesia.gov.my. Hari Sukan Negara juga jangan dilupakan, 11 hari lagi, iaitu pada 8 Oktober, Sabtu 7 pagi di Istana Kehakiman Putrajaya. #Jom Turun Padang, #Keluarga Malaysia Aktif dan #HSN 2022. Dan ini pula adalah Karnival Barangan Malaysia. Jom sokong dan beli. Inilah yang perlu kita sama-sama bersatu. Karnival Barangan Malaysia. Iaitu pada 30 September 2022 hingga 2 Oktober 2022. Bermula seawal 10 pagi hingga 10 malam. Dan untuk anak muda keluarga Malaysia, 4 Oktober 2022 Selasa, Dewan Agung Tuanku Chancellor DATC bermula seawal 8 pagi hingga 10 malam. Ini adalah suara kita. Jadi ayuh sama-sama kita sumbangkan idea ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja, insya-Allah.